yang mempunyai sifat-sifat begini, dia akan sampai juga kepada khatmul qalbi. Ya, jadi kunci mati. Ini cukup bahaya. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sekali-kali kita melawan. Berada dalam keraguan itu perkara biasa pada peringkat awal. Apabila kita ragu-ragu, kita minta ustaz datangkan dalil. Kita minta ustaz datangkan dalil dan bukti. Lalu ustaz, para penceramah mendatangkan dalil dan bukti daripada Quran dan hadis. Apabila sudah didatangkan dalil kepada mereka, masih lagi mereka tidak percaya, mereka terus sesat. Kemudian apabila ditegur lagi kesilapan mereka dengan dalil dan bukti daripada Quran dan hadis, mereka tetap tidak menerima, bahkan mereka melawan lagi dalil tersebut, seolah-olah mereka melawan Allah dan mereka melawan Nabi SAW. Pada ketika ini Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka dan kunci hati mereka. Dia panggil patri. Patri ya. Kita patri sesuatu itu. Ini kemas. Hati macam ini tidak akan dapat hidayah. Dan inilah yang berlaku kepada Abu Jahal dan beberapa kafir Quraisy yang sampai mati tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada pemuka-pemuka Fir'aun, la'natullah alaih, pada ketika dahulu. Kerana mereka menentang. Ini peringatan kepada kita, jangan sesekali kita menentang setelah didatangkan bukti dan dalil daripada Quran dan juga hadis. Sebab kita melawan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga peringkat hidayah disebut oleh ulama tafsir ada 4 peringkat. Ya, 4 peringkat. Yaitu yang pertama talab, menghendaki, kehendak. Kehendak. Talab kan? Iaitu menghendaki sesuatu ilmu. Ini peringkat yang pertama. Jadi peringkat ini mendorong seseorang ini untuk mengetahui sesuatu. Sebab itulah sesuatu ni yang kita dapat yang bermanfaat ini asal daripada kehendak kita. Kita datang ke surau untuk mendengar ceramah, asalnya apa? Daripada kehendak kita. Daripada kehendak hati kita. Jadi ini peringkat yang pertama. Jadi kalau kita mana-mana orang Islam yang ingin mendapat petunjuk daripada Allah, dia kena ada sifat ini. Sifat menghendaki untuk mengetahui sesuatu. Sifat kehendak dia panggil. Daripada sifat kehendak inilah kehendak kepada hidayah. Menghendaki hidayah inilah mereka akan terdorong kepada jalan hidayah. Mana petunjuk. Ini peringkat yang kedua. Mana mereka berada di atas jalan petunjuk. Ketika ini macam-macam ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dia. Kadang-kadang macam-macam lah. Dengan anak isteri, dengan kerja. Jadi ketika berada dalam jalan hidayah, macam-macam ujian yang Allah Ta'ala datangkan daripada iblis dan juga syaitan dan dunia ini untuk menguji dia. Dan apabila seseorang itu masih kekal mengekali berada di atas jalan hidayah ini, dia akan sampai kepada peringkat yang ketiga, iaitu istiqamah. Jadi beristiqamah. Istiqamah ini adalah peringkat yang ketiga dalam usaha untuk mendapat hidayah yang sebenar daripada Allah. Ketika berada di peringkat kedua ini, dia boleh tersesat lagi. Dia boleh tersesat lagi. Syaitan akan sedaya upaya untuk menyesati manusia sehingga dia meninggalkan amalan. Dia akan cucuk racun keraguan, kita ragu-ragu, akhirnya kita tinggal amalan tersebut. Jadi perlu kita beristiqamah di dalam melakukan sesuatu amalan agama ini. Sama ada apa sahaja amalan-amalan agama, terutamanya yang penting-penting, kita perlu beristiqamah. Jadi istiqamah ini peringkat yang ketiga. Jadi apabila seseorang ini sentiasa beristiqamah dalam melakukan amalan, mereka akan mencapai peringkat terakhir hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil rabatul qalbi. Yang tadi khatmul qalbi. Yang keempat ini iaitu rabatul qalbi, yakni ikatan yang kukuh, hati yang kukuh. Hati yang sudah disimpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpulan hati dia panggil. Ketika ini apa saja ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya, dia tidak akan kembali kufur kepada Allah. Dan inilah yang telah sampai peringkat ini telah berjaya dicapai oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa sahaja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka
tetap teguh dengan pendirian mereka. Jadi keempat-empat peringkat ini perlu kita usahakan supaya kita mencapai tahap yang keempat dalam hidayah. Jangan kita mencapai tahap keempat di dalam kesesatan tadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka wa ala sam'ihim, dan juga ke atas pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawah, dan juga pendengaran mereka, penglihatan mereka ini ada tutupan sehingga apa saja tidak boleh masuk ke dalamnya. Apabila hati dikunci, segala pintu yang sampai ke hati ditutup oleh Allah. Sebab hati kita ni ada beberapa saluran yang boleh sampai sesuatu ilmu kepada hati kita, yang boleh tersentuh hati kita. Pertama, penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, akal. Jadi kalau ketiga-tiga perkara ini, ketiga-tiga saluran ditutup oleh Allah, maka tidak sampai lagi sesuatu petunjuk ke dalam hati kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-A'raf, ya, tentang mereka yang mempunyai pendengaran. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi neraka jahanam itu bahan bakarnya daripada jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia yang macam mana? Yaitu mereka yang mempunyai hati la yafqahuna biha, tetapi tidak mahu memikirkan, tidak mahu menggunakan hati, pendengar akal tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengan mata tersebut akan tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai pendengaran akan tetapi mereka tidak mendengar tentang ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka ini sama seperti binatang. Allah Taala sama seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Tuan-tuan, kalau saya kata kepada tuan-tuan binatang, tuan-tuan marah kan? Semua marah. Orang kata kepada kita binatang pun marah. Ini Allah Subhanahu wa taala kata kepada manusia itu binatang, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Semata-mata ada pendengaran, semata-mata ada penglihatan, semata-mata ada akal, semata-mata ada otak. Binatang pun ada, kan?